Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi tajuk bagi modul 4 adalah Persekitaran Pembelajaran Profesional ataupun diringkaskan sebagai PPP. Jadi dalam modul 4 ini terbahagi kepada 3 bahagian, 3 subtopik, iaitu subtopik yang pertama 4.1 adalah konsep persekitaran pembelajaran profesional, 4.2 adalah analisis jurang persekitaran pembelajaran profesional, dan subtopik yang ketiga 4.3 adalah peranan pemimpin pertengahan dalam bertindak sebagai pembimbing instruksional dalam kitaran impact cycle. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya di sini akan fokus kepada satu bahagian dalam konsep persekitaran pembelajaran profesional, iaitu konsep persekitaran pembelajaran dan teras pembelajaran profesional. Jadi idea utama untuk modul 4 ini adalah guru nadi transformasi sekolah. Jadi sebagaimana saya bincang tadi, maka untuk subtopik 4.1 dia ada beberapa tajuk-tajuk yang akan dibincangkan oleh saya, Dr. Ros Ayu dan juga Cik Afizi. Maka subtopik 4.1 dimulakan dengan konsep persekitaran pembelajaran, kemudian diikuti dengan teras pembelajaran profesional. Apakah yang menjadi teras untuk menjayakan, untuk melaksanakan pembelajaran profesional? Kemudian bagaimana pembangunan profesional berbeza dengan pembelajaran profesional? Seterusnya disambung oleh saya sendiri juga, inquiry pembelajaran profesional, dan diikuti dengan autonomi guru dan plan pembelajaran profesional. Jadi objektif pembelajaran maknanya untuk modul 4 ini, tuan-tuan dan puan-puan dikira berjaya, ya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengemaskini perkembangan semasa transformasi sekolah tuan-tuan dan puan-puan, mengenal pasti komponen persekitaran pembelajaran profesional dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Kena kenal lah ya, apakah komponen yang mempengaruhi. Selanjutnya, menganalisis faktor, isu dan cabaran terhadap guru untuk membina persekitaran pembelajaran profesional. Dan yang keempat, menyenaraikan strategi-strategi untuk merapatkan jurang bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran profesional. Yang kelima, bagaimana guru memainkan peranan ataupun peranan pemimpin pertengahan dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran profesional, dan sedar ataupun tidak pemimpin pertengahan dalam PPP ini adalah sebagai pembimbing instruksional. Dan yang terakhir, memantapkan kompetensi pemimpin pertengahan membimbing guru meningkatkan persekitaran pembelajaran profesional melalui instructional coaching. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ya dalam aktiviti yang pertama ini, di mana tuan-tuan dan puan-puan akan menyemak semula pelaksanaan tugasan TS25 modul 1 hingga modul 3. Maka hasil pembelajaran untuk 4.1 ini adalah membina infografik menggambarkan perkembangan semasa transformasi sekolah anda. Manakala kriteria kejayaan merumuskan perkembangan transformasi berdasarkan data atau evidence yang diperolehi daripada tugasan, membina infografik menggambarkan perkembangan semasa dan berkongsi dan menerima maklum balas dengan rakan elit terhadap perkembangan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka dalam aktiviti yang pertama telah pun disenaraikan langkah-langkah seperti yang dipaparkan pada skrin. Jadi, saya terus membincangkan apakah yang ditekankan dalam persekitaran pembelajaran. Maka dalam persekitaran pembelajaran, kita ada beberapa kelompok komponen yang menjadi elemen-elemen penting dalam persekitaran pembelajaran tersebut. Untuk memastikan pembelajaran murid dapat dijayakan dengan maksimum, kita juga melihat bagaimana pembelajaran profesional guru, pemimpin pertengahan
dan juga pasukan pemimpin sekolah. Jadi PPS itu adalah pasukan pemimpin sekolah dan PP itu adalah pemimpin pertengahan. Mana mungkin murid dapat berada dalam persekitaran pembelajaran profesional tanpa PPS yang profesional, PP yang profesional, dan guru yang profesional. Maka, bagaimana pembelajaran profesional yang dilalui oleh PPS, PP, dan guru? Jadi, maka di sinilah modul 4 telah merangkai ketiga-tiga modul, iaitu modul yang pertama, coaching dan mentoring. Modul yang kedua, iaitu menerajui kepimpinan. Dan modul yang ketiga, menerajui pembelajaran. Maka, semua ini akan digabungkan, digarapkan dalam modul 4, persekitaran pembelajaran profesional. Di mana the big idea dia, guru nadi transformasi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu kerangka yang dinamakan kerangka bagi persekitaran pembelajaran. Ada dua lingkaran. Satu lingkaran yang berada di luar dan satu lingkaran yang berada di dalam. Okey. Maka model ini merupakan model yang diadaptasi daripada Learning Forward tahun 2014. Mari kita lihat apakah komponen yang ada di dalam yang menjadi tunjang, yang menjadi nadi kepada persekitaran pembelajaran. Maka, yang pertama, pembelajaran profesional. Yang kedua, perubahan dalam pengetahuan dan kemahiran sikap guru. Dan yang ketiga, perubahan terhadap amalan guru. Dan apa yang kita nak tengok adalah perubahan terhadap pencapaian murid. Keempat-empat ini yang saling berkait antara satu sama lain disokong dan didukung oleh lingkaran yang berada di luar ini. Yang mana yang penting, yang mana yang akan diletakkan sebagai utama, terpulang kepada sekolah ataupun wakil ataupun suasana di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kepimpinan akan memberi sumbangan utama? Adakah resource? Adakah data? Adakah reka bentuk pembelajaran, pelaksanaan, keberhasilan ataupun komuniti pembelajaran? Maka ini adalah huraian tentang teras pembelajaran profesional. Jadi model yang kedua ataupun lakaran yang kedua tadi itulah teras pembelajaran profesional di mana tiap-tiap satu itu diberikan huraian yang lengkap dan tuan-tuan dan puan-puan harus melihat apakah teras yang menjadi kekuatan di sekolah tuan-tuan dan puan-puan untuk membangunkan 4 komponen penting di bahagian lingkaran dalam tadi. Okey, dan manakah yang perlu dibangunkan? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi dengan aktiviti yang kedua, iaitu konsep persekitaran pembelajaran profesional, di mana kita akan mengenal pasti teras-teras yang saya sebutkan tadi, iaitu mengenal pasti teras pembelajaran profesional berdasarkan bidang fokus dan keutamaan sekolah. Maka, kriteria kejayaan adalah menyenaraikan teras pembelajaran profesional yang boleh membantu pelaksanaan TS25. Maka ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk aktiviti yang kedua. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak rumuskan ya. Jadi, di dalam tajuk yang 4.1 ini, selepas saya membincangkan teras, maka selepas ini Dr. Ayu akan sambung dengan pembangunan profesional versus pembelajaran profesional dan akan diteruskan apakah dimasukkan IPP ataupun inquiry pembelajaran profesional yang akan dikendali oleh saya sendiri dan akhirnya autonomi guru dan pelan pembelajaran profesional oleh Cik Afizi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kuasai dua perkara. Apakah itu persekitaran pembelajaran? Siapakah yang bertanggungjawab untuk pembelajaran murid yang berkesan? Okay. Dan akhirnya apakah teras-teras pembelajaran yang akan memaksimumkan, mewujudkan persekitaran pembelajaran profesional. Jadi saya rasa insya-Allah sampai setakat itu dulu dan ini akan disambung ya oleh rakan saya
Dr. Rus Ayu dengan tajuk Pembelajaran Profesional versus Pembangunan Profesional. Sekian yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya.